Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, untuk kelas 6 kuning insya-Allah hari ini kita akan buat sedikit ulang kaji bagi mata pelajaran pendidikan Islam tahun 6. Baik, jadi yang pertamanya kita mulakan dengan bacaan surah Asy-Syams terlebih dahulu insya-Allah. Kita mulakan, okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Baik, jadinya hari ini kita akan ulang kembali berkenaan dengan tajuk solat berjamaah. Okey, jadi dia apa dia solat berjamaah ni? Solat berjamaah, yang pertama sekali yang perlu kita faham, solat berjamaah ni mudah. Solat berjamaah ni adalah solat yang dilakukan lebih daripada seorang atau secara beramai-ramai dengan diimamkan oleh seorang imam. Maksudnya apa-apa solat yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Okey, jadi itu solat berjamaah. Apa kelebihan solat berjamaah? Kelebihan solat berjamaah, tengok kat sini. Nabi SAW sebut kelebihan yang paling utama tu. Qala Rasulullah SAW, salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi bi 27 darajah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya solat berjamaah ini pahalanya lebih daripada berbanding dengan solat seorang diri. Lebih berapa banyak? 27 kali ganda, 27 darjat. Dan dalam riwayat lain ada sebut 25. Cuma kalau kita tengok sini ni, riwayat Bukhari dan Muslim, 27 kali ganda. Besarlah pahala solat berjamaah. Kalau sekali solat, katalah dapat 100 pahala. Solat sendirian. Tapi kalau solat berjamaah, 100 kali 27. Maksudnya 2,700. Banyaklah. Kalau kita nak kira dengan mudah, kita kira dalam bentuk duit lah, kata duit. Solat sendiri dapat RM100. 100 je. Tapi kalau solat berjamaah dapat RM2,700. Okey. Sorry, ada orang telefon kejap ni. Baik. Jadinya pahala solat berjamaah 27 kali ganda lebih besar daripada solat bersendirian. Jadi kita solat berjamaah lah. Dan pada zaman-zaman, pada waktu sekarang ni nak pergi ke masjid susah. Jadinya apa yang kita buat? Kita solat berjamaah dengan ahli keluarga. Okey. Hukum solat berjamaah. Solat berjamaah ada dua hukumnya. Yang pertama, kalau untuk solat fardu, ianya fardu kifayah. Apa maksud fardu kifayah?
kita dah pernah bincang sebelum ni, iaitu perkara yang fardu ke atas sebahagian umat Islam. Kalau ada yang dah buat, maka gugurlah tuntutan tersebut untuk melakukannya. Ini bagi pendapat mazhab Asy-Syafi'i. Bagi solat Jumaat pula, hukumnya adalah fardu ain. Maksudnya wajib. Semua sekali kena pergi. Siapa dia? Lelaki yang cukup syarat. Bagi orang lelaki, dia mustautin, dia mampu, maka wajiblah untuk dia pergi ke solat berjamaah, solat Jumaat pada hari Jumaat. Baik. Kita nak tengok syarat-syarat sah solat berjamaah ni. Okay, syarat-syarat sah solat berjamaah. Maka yang pertama, makmum berada di belakang imam. Ini syarat yang pertama. Makmum kena berada di belakang imam ataupun at least makmum berada di sebelah imam. Betul-betul sebelah imam masih okey lagi kalau dia seorang lah. Tapi kalau dia ramai, ada 2 orang makmum ataupun lebih, maka dia kena berada di belakang imam. Bagi lelaki. Contohnya macam mana? Ni. Okay, nampak? Ni kalau katalah at least dia kat sebelah, maka okey lagi. Ni imam, yang ni makmum, okey lagi. Kalau ada perempuan, maka perempuan kena kat belakang. Itu yang pertama. Mesti berada di sebelah imam at least ataupun di belakang imam. Makmum. Boleh tak makmum berada di depan imam? Boleh. Makmum berada di depan imam. Dalam satu tempat je yang boleh, iaitu di Masjidil Haram. Kat Masjidil Haram, bolehlah makmum berada di depan imam. Sebab apa? Contoh katalah, kita ambil gambar ni lah. Contoh, ni kan Kaabah. Katalah imam solat dekat sini. Nampak kerja ustaz ni. Okay, kemudian makmum ada kat depan dia. Bolehlah. Itulah satu-satunya tempat yang ada makmum berada di hadapan imam. Dekat Masjidil Haram. Tempat lain tak boleh. Mesti makmum dekat depan. Makmum imam di depan, maka makmum berada di belakang imam. Jadi kalau di Masjidil Haram, dia cerita lain. Adalah waktu yang mana imam ada kat depan, makmum pun ada kat depan dia. Makmum berada di hadapan imam sebab semuanya menghadap Kaabah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, makmum wajib berniat mengikut imam. Makmum kat belakang, dia kena ikut imam. Kalau imam wajib niat jadi imam tak? Tak wajib. Imam kalau dia solat, tiba-tiba ada orang datang, nak sentuh belakang dia. Contohnya mana? Tak jelas. Okey, contohlah. Katalah, ni, tengok gambar yang ni. Ni. Contohnya, sorry. Okay, this one. Contohnya imam ni, memula dia solat seorang-seorang. Tiba-tiba makmum datang. Makmum yang kedua ni belum ada lah contohnya. Yang ni datang. Bila dia datang, dia terus solat belakang imam. Dia pun niat mengikut imam. Imam ni wajib tak dia nak niat jadi imam? Tak wajib. Tapi kalau dia niat imam lagi untung lah. Sebab dia dapat pahala 27 kali ganda. Ni solat berjamaah. Kalau solat Jumaat, wajib dia kena niat jadi imam. Kalau tak, solat dia tak sah. Solat makmum sah lah kalau makmum tak tahu. Tapi kalau dia tak sah. Kalau dia tak niat jadi imam. Okey? Yang tu yang kedua. Yang ketiga. Ni. Perbuatan makmum tidak mendahului imam. Nabi SAW ada sebut, nak ke kepala tu ditukarkan menjadi khinzir apabila solat lebih laju daripada imam. Jadi solat jangan lebih laju daripada imam. Yang seterusnya,
Jarak makmum dengan imam tak boleh terlalu jauh. Maksudnya kena dalam jarak yang kita panggil reasonable lah. Yang agak-agak memang tahulah. Yang ni contohnya kalau dekat sekolah tu, satu dekat pintu gate A imamnya, lepas tu makmum dekat pintu gate B. Di antara tu tak ada makmum lain. Kalau di antara tu ada makmum lain, okey. Yang ni gate A jadi imam, lepas tu semayang gate B dekat gate B tu jadi makmumnya. Maka boleh terlampau jauh, maka tak sah lah. Yang seterusnya, lelaki yang baligh tidak boleh mengikut imam perempuan. Sebenarnya kalau lelaki memang tak boleh ikut imam perempuan. Jadi perempuan tak boleh jadi imam bagi lelaki. Dan yang seterusnya, makmum mengetahui pergerakan imam sama ada dengan nombor satu, dia nampak imam tu, ataupun dia mendengar suara imam, ataupun yang ketiga, at least dia nampak pergerakan makmum yang lain. 3 benda. Nampak imam, kalau tak nampak imam, dia dengar suara imam, ataupun kalau tak dapat tengok imam, tak dapat dengar suara imam, at least dia nampak pergerakan makmum yang lain, dia boleh ikut pergerakan tu. Okey. Jadinya pada zaman COVID-19 ni, macam mana kita nak buat? Contohnya, sepatutnya kita solat beginilah kan. Ni adalah solat yang sepatutnya kita lakukan. Imam di sini, makmum macam ni, rapat. Dan rapatnya macam mana? Seperti ini. Nampak ni? Rapatnya di bahu, rapatnya di kaki, sepatutnya kena rapat. Sebab Nabi SAW sebut. Nabi kata, sawu sufufakum وَهَذُوا بَيْنَ مَنَاكِبِكُمْ وَلَيِّنُوا فِي أَيْدِي إِخْوَانِكُمْ وَسُدُّوا الْخَلَلِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِيمَا بَيْنَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْحَذَفِ. Nabi kata, luruskan saf kamu dan rapatkanlah bahu dengan bahu tu, kenakan bahu dengan bahu yang orang sebelah. Dan janganlah nak lembut, lunakkanlah tangan tu. Tangan-tangan tu jangan nak buka besar sangat supaya tak kena orang sebelah. Dan tutuplah ruang-ruang yang ada. Contoh kita tengok kat sini. Yang ni seorang ni ke depan lah. Yang ni tak rapat. Ada ruang-ruang kosong. Ni antara masalah. Nampak ni tak rapat ni. Sepatutnya perlu rapat. Sebab kata Nabi, فَإِنَّ الشَّيْطَانِ sesungguhnya syaitan akan masuk di antara kamu itu seperti masuknya anak kambing. Anak kambing akan cuba masuk dekat celah-celah kosong yang ada ni. Jadi kita jangan jadi macam tu lah. Jadi pada musim COVID ni, kita tak dapat nak buat macam tu. Maka macam ni lah solat pada zaman sekarang. Di solatnya begini. Okay. Dekat macam contoh dekat Sarawak sekarang ni, pada hari ini, cuma 40 orang je boleh solat Jumaat dan juga solat berjamaah. Macam pagi tadi Ustaz pergi lewat, pintu nak solat subuh, pintu dah tutup dah. Kita tak sempat lah patah balik lah Ustaz. Tak ada rezeki. Okey. Jadi itu sahaja insya-Allah, kita ulang kaji sedikit. Boleh rujuk nota-nota yang lepas. Okey, jadi mudah-mudahan awak tak tinggalkanlah apa pelajaran yang telah kita belajar. Rajin-rajin baca balik, ulang balik surah Asy-Syam, ni surah At-Tin, surah Asy-Syarah, dan juga bacalah Al-Quran. Yang tak boleh baca Al-Quran tu belajarlah. Iqra, mudah-mudahan sempat supaya sampai kita dapat belajar baca Al-Quran. Okey. Jadi itu sahaja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.